Hari ni aku nak share dengan korang semua tentang apa yang dah berlaku dalam siri anime Ultraman musim pertama yang dah pernah ditayangkan kat Netflix bermula pada tahun 2019. Aku bukanlah nak ceritakan jalan cerita penuh pasal siri anime Ultraman ni. Aku cuma nak ceritakan benda-benda penting yang berlaku dalam anime ni lah. Okey, so siri anime Ultraman musim pertama ni dimulakan dengan menunjukkan babak di mana Shin Hayata telah berpisah dengan Ultraman. So Ultraman ni dia balik ke tempat asal dia, iaitu Land of Light, setelah diorang ni bersama-sama berjuang untuk mengalahkan dan memusnahkan raksasa-raksasa yang cuba untuk mengancam keamanan bumi. Tapi perpisahan ni telah menyebabkan Shin Hayata dia tak boleh ingat apa yang pernah berlaku sebelum ni. Setelah beberapa tahun berlalu, Shin Hayata pun dah ada anak, dan pada masa tu dia dapat tahu yang dia dan anak dia memiliki kuasa luar biasa ataupun kekuatan luar biasa setelah dia ni rupa-rupanya ada genetik Ultraman. Sebab Ultraman kan menumpang hidup dalam badan dia, so that's why dia ada genetik kuasa Ultraman ni. Dan kemudian bila anak Shin Hayata iaitu Shinjiro Hayata mencapai usia remaja, Shinjiro ni pun dapat tahu yang rupa-rupanya dia ada kekuatan luar biasa yang diwarisi daripada bapa dia. Rupa-rupanya benda ni bukan diketahui oleh Shin Hayata dan Shinjiro Hayata saja, malah ada seekor makhluk asing berupa robot yang bernama Bemula. Dia ni tahu yang Shinjiro Hayata ni ada kuasa luar biasa, dan ini menyebabkan Shinjiro Hayata ni diburu oleh Bemula. Tapi dengan bantuan kawan kepada bapa dia iaitu Ide yang juga merupakan ketua pasukan SSSP, Ide ni dia telah memberikan suit Ultraman kepada Shinjiro Hayata, dan dengan menggunakan suit Ultraman ni Shinjiro Hayata berjaya mengalahkan Bemula, dan bermula dari situlah Shinjiro Hayata ni telah diberi tanggungjawab untuk menjadi Ultraman dan melindungi bumi. Sebelum ni, dalam tempoh masa Ultraman dah tak ada kan, Ultraman dah balik ke tempat asal dia, bumi berada dalam keadaan yang aman dan tenteram. Ini semua disebabkan oleh pihak berkuasa bumi. Dia telah membuat satu perjanjian dengan satu pihak yang bernama Star Cluster Alliance, di mana dalam perjanjian tu alien-alien tidak boleh datang menyerang bumi. Sebab itulah bumi berada dalam keadaan yang aman tenteram, sehinggalah berlakunya satu insiden di mana sebuah kapal terbang penumpang telah dimusnahkan oleh seekor alien, dan disyaki alien yang memusnahkan kapal terbang penumpang tu adalah Bemula. So start daripada situ muncullah siri serangan-serangan daripada alien-alien dan raksasa-raksasa yang ada kat bumi. Okey, dalam siri ni juga kita boleh tengok yang Shinjiro Hayata bukan satu-satunya orang yang memiliki suit Ultraman. Ada lagi seorang yang memiliki suit Ultraman, nama dia ialah Dan Moroboshi. Dia ni adalah ketua pasukan serangan dalam SSSP dan dia mendapat suit Ultraman yang bernama Suit 7. Selain daripada Dan Moroboshi, ada seorang lagi yang ada suit Ultraman, tapi suit Ultraman dia ni bukan dicipta oleh pihak SSSP. Suit Ultraman ni dipakai oleh seorang budak lelaki, remaja juga level-level macam Shinjiro. Dipakai oleh seorang budak lelaki yang bernama Seiji Hokuto. Seiji Hokuto ni dia pakai suit Ultraman yang bernama Suit Ace, dan Suit Ace ni dibuat oleh alien Yapul, di mana Suit Ace ni diperbuat daripada bahan-bahan yang tak didapati dari bumi. So, tiga-tiga orang ni lah yang bersama-sama mengalahkan alien-alien ataupun raksasa-raksasa yang muncul kat bumi dengan menggunakan suit Ultraman masing-masing Kat penghujung siri ni, kita dapat tengok yang tiga orang ni akhirnya berjumpa dengan lawan diorang yang paling kuat, iaitu seekor alien yang bernama Ace Killer. Ace Killer ni memang kuat gila Dan Moroboshi yang terror gila berlawan tu pun senang-senang je kena tibai dengan Ace Killer. Si Seiji Hokuto tu pula kena belasah sampai tinggal nyawa-nyawa ikan je. Lepas tu bila Shinjiro Hayata dia tengok satu demi satu kawan-kawan dia tumbang lepas kena belasah dengan Ace Killer tu, benda tu menyebabkan kuasa yang telah sekian lama terpendam dalam badan Shinjiro Hayata tiba-tiba terkeluar. Dan bila terkeluar kuasa yang terpendam tu, memang Shinjiro Hayata ni memang jadi kuat gila Malah dia boleh buka limiter dia sendiri. Limiter dia ni kalau ikutkan
pihak SSSP je yang boleh kontrol. Tapi disebabkan kuasa terpendam dia yang muncul tu, dia boleh buka limiter dia sendiri. Bila limiter dia terbuka, nah kau memang teruklah killer tu kena belasah. Dan akhirnya dengan menggunakan Specium Beam, kalau ikutkan dia punya Specium Beam tu tak boleh guna lah sebab dah rosak. Tapi sebabkan kuasa terpendam dia tu muncul kan, si Shinjiro Hayata ni pun lepaskan Specium Beam ke arah killer dan akhirnya menghancurkannya. Ingatkan benda dah settle sampai situ. Rupa-rupanya pedang killer ni telah menghantar satu isyarat kepada kapal perang angkasa yang berada kat luar bumi. Dan bila isyarat tu sampai kat kapal perang angkasa tu, kapal perang angkasa ni telah mengeluarkan dan melepaskan satu bom menuju ke arah bumi. Dan bom ni memang boleh menghancurkan bumi lah. Masa tu Shinjiro Hayata memang dah tak larat gila lah. Nak bangun pun tengok macam alamak terkontang ganting kat situ kan. Lepas tu bom tu pula dah nak dekat nak sampai. Sekali pada waktu tu muncullah Bemula yang masa awal siri ni dia bermusuh dengan Shinjiro Hayata kan. Tapi kat penghujung siri ni dia jadi penyelamat. Dia pun melepaskan Specium Beam ke arah bom tu dan berjaya menghancurkan bom tu. Kemudian Specium Beam tu sampai pula dekat kapal perang angkasa tu yang berada kat luar bumi tu dan turut menghancurkan kapal perang angkasa. Momen tu diperhatikan oleh Shin Hayata tau. Dan bila Shin Hayata ni dia tengok Bemula tu melepaskan Specium Beam, dia rasa dia macam kenal Bemula tu siapa. Dia rasa dia macam kenal sebab Bemula tu boleh keluarkan Specium Beam kan, sama macam Ultraman yang pernah menumpang badan dia. Kemudian Bemula ni datang dekat Shinjiro, dia cakap kat Shinjiro yang dia akan cuba untuk selamatkan Seiji Hokuto sebab Seiji Hokuto ni dah kena tikam, dah orang kata memang dah hujung-hujung nyawa lah. Lepas tu dia pun ambil Seiji Hokuto dan dia cakap lah yang ini bukan kali pertama yang dia pernah selamatkan manusia. So disebabkan kata-kata dia macam tu lah, ramai orang yang beranggapan bahawa Bemula tu sebenarnya adalah Ultraman yang sama yang pernah menumpang badan Shin Hayata. Dan bila dia cakap ini bukan kali pertama dia selamatkan manusia kan, kalau korang tengok balik siri pertama, kalau korang tengok balik siri Ultraman yang pertama yang pada tahun 1966, Ultraman kan dia pernah selamatkan Shin Hayata yang hampir nak mati tu kan. So Shin Hayata sebenarnya adalah manusia pertama yang dia selamatkan. So yang kedua yang dia nak selamatkan ni ialah Seiji Hokuto pula. So selepas pertarungan dengan killer ni, bumi masih lagi tak berada dalam keadaan yang aman dan tenteram lah. Sebab masih lagi ada alien, masih lagi ada raksasa. Tapi bumi pada ketika tu dah ada pelindung dia orang sendiri, iaitu Shinjiro Hayata yang bertanggungjawab untuk menjadi Ultraman. Maka berakhirlah sudah siri anime Ultraman musim yang pertama.